dikeluarkan ketua hakim negara, sebab ni ada tuduhan yang berat. Ada sebahagian kecil lah netizen yang kata 8 hakim ni tak beriman. Seorang saja yang beriman. Ini satu takfir, yang satu benda yang agak... Orang-orang yang buat ulasan ni ada beberapa golongan. Okey, Satu golongan yang memang dia faham apa yang berlaku. Dia ulas. Satu lagi dia faham juga tapi dia ada sentimen lain, politik lah apa. Dia ulas cara politik dah. Satu lagi yang tadilah yang dia tak tahu apa, dia pun tak tahu apa yang berlaku tu, dia ulas. Sampai ada yang kata kafir lah dan seumpamanya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kita bersama lagi Solihin Syahbudin di sini. Okey, kita nak membicara sikit lagi soal kes Nik Elin. Sehingga kan ada yang buat tuduhan kepada hakim-hakim yang bersetuju untuk membatalkan 16 enakmen Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Mereka kata 8 orang hakim tu tidak beriman, babe. Tidak beriman, hanya satu orang saja yang beriman. Habis kalau betul lah apa yang mereka kata, habis kafir habis lah. Orang-orang hak penentu undang-undang yang buat keputusan untuk undang-undang Malaysia ni semua kafir habis. Kan? Satu orang tu saja yang hakim yang betul-betul teguh agama iman ketakwaan dia. Masya Allah Rabbi. Habislah Malaysia. Habislah Malaysia. Memang hancur lah kalau Malaysia ada orang yang berfahaman sehingga kan siapa yang tidak bersetuju dengan puak-puak mereka, kafir. Siapa yang bersetuju tu pun alah satu poin je. Kenapa Nik Elin dia anak dia yang bawa isu ni. Itu je pun. Tapi sebab sikit je poin dia ada iman. Yang lain ni kafir, tak beriman, kan, menentang Islam, menghapuskan Islam. Ini ada agenda Yahudi. Jadi tak apa, jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar dulu hujahan dan ulasan daripada Dr. Maza dan ada lagi ustaz 2 orang. So, jom sama-sama kita dengar apa yang mereka kata. Ambil, dengar, buh di dalam kepala bagi boleh fikir dan boleh tambah ilmu pengetahuan kita. Dan daripada segi undang-undang ni ramai orang tak tahu sangat. Aku pun tak tahu. Tapi apabila isu ni berlaku, kita dapat belajar macam-macam. Sebab Nik Elin ni ramai. Kita memberi kesedaran yang dulu mereka duk kata undang-undang Yahudi, undang-undang penjajah, ini kata peninggalan penjajah ke dalam negara Malaysia. Kan? Itu penjajah, ini penjajah. Last sekali. Tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Maza. Kita memang nak syariah didaulatkan, tapi dalam sivil itu sendiri dah ada roh syariah kan, dah undang-undang seperti muamalat riba tu kan. Okey Datuk, dalam penghakiman yang dikeluarkan ketua hakim negara, sebab ni ada tuduhan yang berat. Ada sebahagian kecil lah netizen yang kata 8 hakim ni tak beriman. Seorang saja yang beriman. Ini satu takfir, yang satu benda yang agak... Tapi menariknya, dalam penghakiman ketua hakim negara, dia telah jelaskan macam yang Datuk sebut asas tadi. Akarnya, kita tidak membincangkan soal hudud, kita tidak membincangkan soal qisas, dinyatakan, kita tak tolak hudud. Yang kita bincangkan ini ialah kedua-duanya takzir. Syariah, dia nyatakan syariah itu takzir, sivil dia takzir. Datuk melihat macam mana? Ya, sebelum tu, orang yang lawan kes ni, kita bukan kata 100% setuju ataupun 100% tak setuju. Okey, pihak yang bawa kes ni. Yang bawa. Orang-orang yang buat ulasan ni ada beberapa golongan. Okey, Satu golongan yang memang dia faham apa yang berlaku. Dia ulas. Satu lagi dia faham juga tapi dia ada sentimen lain, politik lah apa. Dia ulas cara politik dah. Satu lagi yang tadilah yang dia tak tahu apa, dia pun tak tahu apa yang berlaku tu, dia ulas. Sampai ada yang kata kafir lah dan seumpamanya. Okey. Itu pun ada, kita nak kena tengok di pihak mana yang mengulas. Netizen ni macam-macam. Kalaulah hakim-hakim tu memutuskan zina tak boleh dianggap salah, riba tak boleh dianggap salah di negara ni, liwat tak boleh dianggap salah dalam negara ni. Apa lagi? Zina apa? Arak tak boleh dengar. Maksiat tak? Judi tak. Kalau dia putuskan macam tu, dia pun tu memang menentang hukum Tuhan lah. Cuma sekarang ni mereka tak putuskan macam tu. Mereka kata
penghakiman ni berpindah daripada mahkamah syariah kena dibuat di mahkamah sivil. Itu yang dia kata. Mahkamah persekutuan tau. Bukan dia kata tak salah. Dan kemudian dari sudut kita bukan soal sokong tu, kena nak insaf apa yang berlaku tu. Dari sudut limitation mahkamah syariah tu, dia tak boleh lebih daripada 3 tahun penjara, tak boleh lebih lagi 5,000 denda dan 6 kali sebatan. Sedangkan mahkamah sivil tu dia lajak lebih daripada tu. Dan kalau kata nak hukum lebih silap-silap yang sana pi lagi dahsyat. Kan? Daripada yang sini. Kan? Cuma macam mana prosedur dia, cara dia nak diisbatkan seumpamanya tu, itu mungkin menjadi satu ruang perjuangan ahli undang-undang yang ada kesedaran ni berjuang di medan mahkamah sivil kerana benda tu dah ada di sana, bagaimana supaya cara prosedur hukum itu dijatuhkan mengikut ruh Islam. Mengikut ruh Islam. Dan kita selalu sebut dalam usaha mengislamisasikan, kita bukan nak Islamkan Perlis saja, nak Islamkan Kelantan saja. Kalau boleh kita nak Islamkan Malaysia keseluruhannya. Tapi tak semestilah mesti bubuh undang-undang syariah nombor 1. Dia tak buah nama tak apa, tapi spirit syariah tu nama ada itu tak penting, tak menjadi pembahasan. Hukum ruh syariah itu di situ. Kerana tugasan pemerintah tadi ialah menegakkan yang makruf, mencegah daripada yang mungkar. Kalau liwat di sini kena 3 tahun penjara, kalau di sana sampai 5 tahun, ataupun di sana sebat sampai 10 rotan, padan di sana umpamanya, kan? Betul, setuju. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Sama ada apa tujuan orang yang bawa petition ni, dia tujuan yang sebaliknya, itu cerita lain. Kita cerita apa yang hukuman yang telah berlaku. Adakah hukuman itu telah meruntuhkan Islam sama sekali dalam negara ini? Ataupun sebenarnya dia memberikan satu perjuangan baru untuk kita mengislamisasikan, kerana dah pergi ke situ dah. Dia dah agree untuk pergi ke sana. Supaya prosedur-prosedur itu diberikan suntikan-suntikan yang lebih bersifat syariah, sekalipun tak dinamakan syariah. Ini dengan kerana kita ahli undang-undang Muslim dalam negara ni. Ramai yang Muslim. Hatta yang hakim-hakim yang ada ni pun majoriti dia Muslim. So hal ini boleh dilihat. Kerana soalnya saya percaya bahawasanya hakim ke siapa, bukan yang penting itu namanya, tapi yang penting itu tadi asasnya tahqiqul adalah. Itu menegakkan keadilan. Prosedur-prosedur yang Islam tetapkan itu menegakkan keadilan jika dikaji. Dan itu dipindahkan, dah pun ada set di sini untuk dipindahkan di sana, mungkin untuk akan dah dibincangkan pun di sini secara masak oleh ahli undang-undang. Kalau kita nak lihat di sudut itu, kalau kita tak nak lihat sudut mengkafirkan sudut itu, kita lihat di sudut proses mengislamisasikan atau memberikan ruh syariah kepada perundangan Malaysia, bukan perundangan peringkat negeri. Boleh tak disebut mahkamah syariah. Walaupun tak disebut mahkamah syariah. Okey, geng. Aku harap fahamlah kan. Sebab dah banyak dah video dan juga penjelasan yang dibuat oleh peguam-peguam dan juga saitro tak kira daripada kerajaan ke ataupun hak perbankan ni, kita tahulah biasa depa dok buat macam depa tak faham. Depa dok buat petikai segala-galanya. Sedangkan basic kan. Okey, kita cakap lebih baik dekat mahkamah sivil, mahkamah persekutuan lebih Islam, lebih syariah daripada mahkamah syariah Kelantan. Dia pusing pula. Dia kata, kita bagi tempoh macam ni, ini untuk bagi pengajaran, untuk nak bagi peringatan. Cuba apa tengoklah kan, apa yang dikenakan kepada hakim-hakim tu kan. Aku pun tak tu pasal tak beriman, tak ada iman, hilang iman. Cuba kalau apa tengok dekat dalam TikTok memang sangat banyak manusia pada hukum manusia taksub, mengarut, menyesatkan, mengelirukan, memberi masalah. Dan pada akulah sebab ni, walaupun soal perundangan syariah ni saja, kuasa menggunakan 16 enactment tu hanya isu ni je, tapi dia dah bagi macam Islamofobia tau kepada orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam tengok kita dengan apa yang berlaku ni. Orang bukan Islam tengok pun apalah soal ni, kuasa je. Sama ada kuasa mahkamah syariah ataupun kuasa mahkamah persekutuan saja untuk nak menggunakan 16 enactment tu.
Sehingga kan orang-orang, bila aku tengok orang-orang bukan Islam bersuara soal ala hampa duk kecoh apa ni apa, pom kena report, pom menghina Islam, pom itu, pom ini. Sedangkan kita sedang membincangkan soal kuasa penggunaan. Lepas tu pula contohlah hampa tengok bila macam untung kepada pihak-pihak depa. Oh, siapa nak ulah pun, siapa orang bukan Islam nak bercakap soal ni pun, okey, bagus, sebarkan Islam lah apa semua kan. Cuba sekarang ni Elin tidak menguntungkan mereka. Tidak menguntungkan kerajaan negeri Kelantan. Apabila tak menguntungkan, dia politik kan macam ni lah. Ni, pergi buat parodi apa, segala mak nenek apa semua, lah tengok orang pergi buat report polis. And itu parodi je. Hak yang Didi Chronicle ni. Kan? Itu parodi je. Ini hanya ejek-ejek melawak je ni kan. Bukan melawak lah. Kaya macam dia kata takkan hampa tak faham kot. Dek, kalau hang rasa tak bersalah, why hang pergi padam video tu? Kalau hang rasa parodi yang hang buat tu tak bersalah, kenapa hang pergi padam parodi tu? Aku nak tanya hang. Sebab hang rasa ada sesuatu lah. Sebab tu lah hang padam. Setuju tak? Sebab ada atas kata-kata di dalam video parodi dia tu ada berlaku sesuatu ataupun ucapan dia soal arak boleh, dia macam dah boleh minum, judi dah boleh. Kan? Sedangkan dia tu hanya memainkan satu isu ibarat Kelantan dah boleh buat macam-macam. Padahal tak boleh. Cuba hampa pergi main sekarang. Cuba hampa pergi minum arak dekat Kelantan. Cuba hampa pergi liwat dekat Kelantan. Cuba hampa tengok judi dan arak tak ada dengan zina. Tak ada kena-mengena pun dengan di dalam 16 enakmen yang dibatalkan tu. Tapi mereka sengaja mainkan. Sengaja duk nak terukkan. Sengaja nak macam duk nak panaskan keadaan. Padahal tak ada pun di dalam list tu. Hanya liwat saja. Liwat tu pun atas alasan ni Erin kenapa dia bawa liwat di dalam 16 yang macam enakmen tu. Anda kata yang berlaku liwat tu seorang orang Islam, seorang orang bukan Islam. So kita orang Islam kita akan dibicarakan di mahkamah syariah. Dan orang bukan Islam akan dibicarakan di mahkamah sivil, mahkamah persekutuan. Tetapi yang perbezaan untuk dua-dua orang ni, kalau untuk orang Islam yang dibicarakan di mahkamah syariah, dia hanya kena denda RM3,000 dan maksimum penjara 5 tahun. Berbeza dengan orang bukan Islam ni, apabila dibicarakan di mahkamah persekutuan, dia mungkin dia akan kena RM10,000 ataupun RM7,000-8,000 dan dia macam dia akan dipenjarakan 8 tahun ataupun 10 tahun. Jadi lebih baik mahkamah sivil lebih syariah seperti mana Ustaz Dr. Mazhar cakap tadi. Kan lebih baik mahkamah sivil lebih syariah. Ini tak ada kena-mengena dengan hudud ataupun kisas. Ini undang-undang dan juga undang-undang yang di dalam mahkamah syariah ataupun enakmen 16 ni daripada mahkamah syariah ke, mahkamah persekutuan ke, ini semua manusia buat. Manusia buat. Kalau seseorang yang ulas tu dia berat ke arah parti PAS, dia berat ke arah perbankan, dia akan putang belik, dia akan corner waktu dia akan corner waktu ni. Dan kalau dia ni agak neutral ataupun peguam, kita pun tahu dia pun neutral. Ramai orang peguam yang neutral. So dia akan ulas seperti mana Tun Laila. Aku dah buat video Tun Laila, hangpa boleh pergi tengok. Dan dia tu neutral, dia tak ada kena mengena dengan parti politik. Walaupun ada orang pergi cari dia punya posting dulu punya apa semua, last dia cakap itu bukan posting dia apa semua. Tapi depa nak macam depa nak menunjukkan Tun Laila tu orang PH. Sedangkan dia neutral. Lepas tu pula anda kata seseorang peguam tu daripada side kerajaan. Dia akan ulas, dia akan seperti mana aku ulas, seperti mana beberapa orang ulas, dan ustaz-ustaz mana tak ada kepentingan politik ulas, kita akan samalah kita punya fahaman. Teruk tak? Pelik tak puak-puak ni? Sengaja nak politikkan, sengaja nak mainkan isu, sengaja nak panaskan keadaan, sengaja nak membakar sentimen di dalam negara kita. Islam, aduh, kita pun pelik lah. Islam terancam.
Hakim pun sampai dikafirkan. Tak beriman, tak ada iman, tak ada benih iman pun. Walaupun sebesar zarah. Allahu Akbar. Aku dengar live seorang Pudin. Pudin Pokka lah. Dulu dia panggil Pudin. Macam Pudin Pokka dekat Saifuddin Nasution. Tetapi ada seorang dekat TikTok. Nama dia Syahraf Pudin. Oh, dia aku tengok bukan nak kata bukan nak enak, tapi dia dok kata dekat orang Pokka, dia itulah diri dia sendiri tu Pokka. Dalam keadaan tampal sana, tampal sini, tahu accident ke apa dengan dok pakai tangan dia tergeliat ke apa. Tu pun dok buat live. Tonggang agama, tonggang ayat-ayat Quran, tonggang. Dapat kuasa haram pajadah apa pun tak buat. Tak buat apa. Di Terengganu bukan main je. Kita menang besar, kita akan buat hudud. Sampai sekarang. PRU, yang macam PRN tahun lepas bulan 8. Dah hampir setahun. Haram pajadah apa pun tak buat. Tunggang guna ayat Quran, guna ayat Quran. Tafsir hadis, tafsir, letak tafsir, faham. Dapat kuasa haram pajadah apa pun tak buat. Menteri Agama keluarkan kenyataan semalam. InsyaAllah tahun ini juga kerajaan akan bentangkan rang undang-undang Akta Mahkamah Syariah RUU 355. InsyaAllah memang dah dibincangkan dengan Sultan Selangor. Sultan Selangor dia ketuai MKI. Perbincangan soal agama Islam, perundangan Islam, Mahkamah Syariah ke apa. Sultan Selangor yang ketuai. So, Alhamdulillah memang untuk martabatkan, untuk mengangkat darjat Mahkamah Syariah ni, keadilan untuk rakyat sama ada rakyat Islam ataupun yang bukan Islam. Supaya kita tidak menzalimi sesuatu pihak. Sebab kita orang Islam, kita daripada Rasulullah, masih ada Rasulullah selalu tekankan soal keadilan. Kita jangan zalimi orang-orang bukan Islam. Faham tak? Kita jangan menzalimi. Ini Alhamdulillah negara kita aman damai, pelbagai kaum, pelbagai agama ada. Kita tak boleh menzalimi satu-satu kaum ataupun agama-agama lain. Kita perlu tunjukkan contoh yang baik, contoh teladan yang baik, akhlak yang baik, segalanya yang baik supaya dapat menarik minat orang-orang bukan Islam terhadap agama Islam. InsyaAllah dengan taufik dan hidayah Allah dapat menarik, dapat buka hati dan pemikiran kita, mereka memeluk agama Islam. Itu yang kita sebenar-benarnya. Jangan duk menipu rakyat, jangan duk kona rakyat, jangan duk tipu, jangan duk spin, jangan duk apa. Tak tergugat agama Islam di dalam negara kita, perundangan-perundangan. Hang buat salah, tetap hang akan didakwa. Sama ada sahabat hang, kawan-kawan hang, orang yang melihat kesalahan tu nak pergi buat laporan polis, nak pergi buat laporan ataupun tak mau buat laporan. Itu je. Kita nampak warga asing, kita nampak benda-benda yang salah, dadah ke segala macam ni. So kita pergi buat laporan. Barulah polis atau penguat kuasa majlis agama akan ambil tindakan. Tapi kalau kita tak buat laporan, macam mana mereka nak buat satu-satu tindakan? Macam mana mereka nak pergi buat operasi kalau kita yang tak menyampaikan kepada mereka? Faham tak? Itu tugas kita. Jadi, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.